Bila kita berada dalam negara kita macam ni kan, dia sebenarnya dia bukan lagi masalah kompetensi. Dia masalah kepada siapa yang boleh nak jadi pemimpin. Siapa yang boleh jadi pemimpin, tapi apa yang kita boleh dapat daripada dia. Apa yang kita boleh dapat daripada dia. Maksudnya Perdana Menteri itu akan tengok apa yang boleh dapat daripada dia. Itu je. Kan? Itu yang menjadi dia punya benchmark dia. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok, bila itu yang menjadi benchmark kepada seorang menteri katakan, maka apa yang kita boleh harapkan daripada kerajaan yang ada sekarang? Apa yang kita boleh harapkan daripada kerajaan yang ada sekarang ini? Kan? Apa yang boleh kita bawa dalam kerajaan yang ada sekarang ini? Tak ada. Tak ada kemampuan yang kita boleh bawa daripada kerajaan yang ada sekarang ini. Tak ada orang, tak ada menteri yang kita rasa boleh kita harap dalam kerajaan yang ada sekarang ini. Tuan-tuan, kita kena tanya satu soalan. Kenapa dahulu? Saya mempertikaikan banyak kali. Kenapa mesti yang memegang jawatan perihal tentang vaksin? Kenapa? Saya mempersoalkan banyak kali. Kenapa mesti yang kena pegang vaksin? Sedangkan mereka yang mempunyai pengalaman mengendalikan vaksin selama berpuluh tahun adalah Kementerian Kesihatan Malaysia. Tak ada siapa bangkitkan isu ini dan tak ada siapa persoalkan isu ini. Wak Ima daripada kerajaan, Wak Ima daripada pembangkang, tak ada siapa bangkitkan isu ini. Semua masih dengan isu ni, itu dan sebagainya. Saya tak tahulah, ada pembangkang mungkin dia bangkit isu ini. Tapi saya mempersoalkan isu ni. Kenapa tidak ada mereka yang daripada kita mempersoalkan tentang persoalan mengenai kenapa mesti yang bawa yang kena handle isu vaksin? Kita tanya. Okey, kita persoalkan. Jadi akhirnya benda itu terjawab sendiri apabila bertukar kerajaan. Kenapa kita jawab apabila bertukar kerajaan, tuan-tuan? Daripada mesti kerajaan baru ini menukar dia kembali kepada KKM, tetapi menterinya sama, orangnya sama, sedangkan yang mengetahui tentang proses sudah bertukar. Yang buat kerja, yang kena roll out vaksin, yang kena tahu macam mana benda tu dilaksanakan, bukan orang KKM, orang mesti. Bila dah ditukar kerajaan, ditukar kementerian sebegini, ditukar tanggungjawab, dia orang menteri KKM ni nak kena faham balik bagaimana nak roll out vaksin, bagaimana kita nak betulkan, macam mana, apa saluran dia, bagaimana pembelian sampai kepada distribution. Persoalan saya, kenapa awal-awal dulu kita tak bawa? Kenapa awal-awal dulu kita tak bagi kepada KKM? Adakah kerana nilainya 8 bilion? Maka perlu diserahkan kepada orang yang bijak pandai untuk bagaimana nak mendapatkan duit daripada 8 bilion tersebut. Kalau macam ini, masa ini kita masih bermain dengan duit demi nyawa manusia, demi untuk mendapat sekantong duit, kita sebagai rakyat dah mula kena mempersoalkan kerajaan apa yang kita nak bentuk ini, kerajaan apa yang kita nak sokong ini, kerajaan apa yang kita nak bawa ini. Itu persoalan yang kita sebagai rakyat yang ada conscious mind, yang ada pemikiran ini, yang ada otak, yang boleh berfikir, kena fikir, kena bawa. Kalau sekiranya satu kerajaan boleh bermain dengan nyawa manusia demi kerana duit dan wang dan kantong mereka, maka kerajaan apa yang akan kita bawa dan pilih pada masa akan datang? Kalau mereka tidak kisah dengan billion of dollars yang diorang ambil sewaktu 1MDB, sewaktu sebelum itu dengan GST dan sebagainya, apa diorang kisah dengan apa yang berlaku sekarang ini, tuan-tuan? Lebih 15,000 kes kematian. 15,000 kes kematian. Kematian yang disebabkan oleh COVID satu hal. Kematian disebabkan oleh kerana mereka tidak mendapat perkhidmatan kesihatan yang betul-betul cukup. Satu hal. Beberapa jentera saya sekarang ini duduk di rumah, di kuarantin di rumah. Atas alasan apa? Bila ditanya kenapa? Hospital dah penuh di Sarawak. Kita faham 80% dah dapat dah dapat vaksin. 60-70% dah dapat vaksin. Mungkin 80% untuk satu dos. Kita dah faham. Kita tak menafikan perkara tersebut. Tapi sampai bila kerajaan Sarawak nak menafikan bahawa dos vaksin itu betul boleh mengurangkan risiko teruknya penyakit tersebut, tetapi itu tidak menjadi alasan bahawa dia tidak boleh dijangkiti penyakit, dia tidak boleh dijangkiti COVID. Bila dia sudah dijangkiti, Wak Ima dia fasa 1, bukan fasa 1, stage 1 atau stage 2, masih juga memerlukan rawatan. Sebab dia demam, dia sesama, dia ada masalah pernafasan. Itu kadang-kadang isu dia tak boleh bernafas tu mungkin sementara. Kalau ada rawatan mungkin dia boleh baik. It's just like a common flu, macam demam biasa. Isunya apabila tidak ada cukup pusat rawatan kita untuk nak manage dia punya penyakit itu yang boleh menyebabkan dia jadi teruk. Betul, vaksin itu mungkin meletakkan dia stage 1, stage 2 saja.
Tapi kerana rawatan kita terlalu penuhnya hospital kita, kita tak boleh nak manage perkara tersebut. Itu saya kata daripada awal dulu kenapa kita bodoh sombong sangat di Sarawak, di Semenanjung untuk kita nak lockdown. Kenapa kita terlalu bodoh sombong nak memahami benda ini? Dan akhirnya kerajaan ini memerintah sekali lagi. Ya, ada yang kata, tak biar-biar je. Nanti lepas ni akan selesai semua bila vaksin. Ya, betul. Saya setuju. Biar je lah. Dan kita biarkan juga ramai orang mati. Biar je. Biarkan. Kerana itu yang kita nak. Kita korbankan nyawa rakyat kita demi apa? Demi apa? Demi kroni-kroni itu. Demi kerana duit yang mereka akan bawa tu, saya kata kita nak untung jangka panjang ke kita nak untung, kita nak rugi jangka pendek ke kita nak rugi jangka panjang? Kita nak rugi jangka pendek ke kita nak rugi jangka panjang? Kita tutup seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan. Kita rugi jangka pendek. Tapi long run kita akan untung jangka panjang. Bukan setakat keuntungan daripada segi negara kita, tapi daripada segi keuntungan daripada segi kita menjaga nyawa rakyat kita. Kita nak supaya numbers of people yang berada di hospital itu going down. Number positif itu going down. Kita putuskan rantaian. Benda ni bukanlah benda yang terlalu orang kata apa genius, perlu seorang yang genius kita nak faham benda ni. This is a common thing yang siapa-siapa boleh faham. This is very common. Sangat mudah untuk kita nak faham. Sangat mudah untuk kita nak cerakin dan analisakan. Tetapi kenapa sukar bagi kerajaan ini nak faham? Kenapa? Kenapa? Sebab apa tuan-tuan? Sebab kerajaan ini mementingkan prioriti mereka di hadapan mereka adalah bagaimana mereka nak mengekalkan oligarki-oligarki ini supaya mereka terus dapat tak rugilah kita kata. Nak kata untung banyak atau mungkin kurang sikit pada zaman ini, tapi at least tak rugi banyak. Tak rugi banyak. Kajian menyatakan hari ini bahawa hampir 330 tafiz seluruh negara ditutup kerana kekurangan dana. Hampir 330 tafiz ditutup kerana kekurangan dana. Ada lebih kurang berapa peratus yang terpaksa melepaskan pekerja mereka kerana tak mampu nak bayar duit tersebut. Kita faham. Tapi apa tindakan kerajaan? Apa tindakan kerajaan nak menghadapi benda ini? Apa pelan kerajaan dalam menghadapi COVID ini? Dalam menghadapi pemulihan ekonomi? Apa pelan kerajaan? Akhirnya dia meletakkan orang yang gagal tahun lepas, kerajaan yang sebelum minggu lepas, bukan tahun lepas pun, 2-3 bulan lepas, berkuasa kembali. So apa jaminan kerajaan ini untuk mereka mengatakan selepas ini mereka boleh mampu mentadbir lebih baik daripada kerajaan sebelum ini? Apa jaminan dia? Sebab apa? Apa yang bezanya kerajaan dulu kerajaan sebelum ini? Itu yang kita kena faham.